Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 12 April 2024. Syarikat penerbangan milik Sarawak dijangka memulakan operasi tahun hadapan. Mendedahkan perkara itu, Primis Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaidin Oping berkata, ketika ini proses pengambilalihan syarikat penerbangan Maswing Sdn Bhd masih di peringkat teknikal dan dijangka selesai selewat-lewatnya penghujung tahun ini. Saya rasa mungkin bulan 8 ataupun selewat-lewatnya hujung tahun selesai. Dan kita insyaAllah akan mempunyai syarikat penerbangan kita sendiri 2025. Dan modelnya saya telah umumkan, nanti saya umum modelnya. Mengenai pemilihan nama bagi syarikat penerbangan itu, beliau memberitahu ia akan diumumkan kemudian. Datuk Patinggi Abang Johari ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri anjuran beliau di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Pada 23 November tahun lalu, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jirib Susil dilaporkan berkata kerajaan negeri sedang menjalankan proses penilaian wajar terhadap Maswing Sdn Bhd sebagai persediaan mengambil alih syarikat penerbangan berkenaan. Sementara dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang Johari berkata kerajaan Sarawak komited untuk meningkatkan sektor kesihatan dan pendidikan di negeri ini dengan menaik taraf fasiliti yang uzur serta daif. Jelas beliau, Sarawak akan menggunakan dana negeri terlebih dahulu bagi tujuan itu. Usaha tersebut termasuk menaik taraf kediaman pegawai dan kaki tangan di kedua-dua sektor. Satu kerjasama yang erat di antara negeri dan persekutuan, kita mendahulukan pembangunan tersebut dengan menggunakan dana yang ada di negeri Sarawak. Disebabkan oleh tanggungjawab ini adalah kerajaan persekutuan, maka kita ada mekanisme bagaimana mereka boleh membayar balik kepada negeri Sarawak. Yang penting rakyat mesti mendapat sekolah yang selesa, klinik yang selesa. Pada 30 Mac lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju kerajaan Sarawak membiayai terlebih dahulu projek persekutuan bagi mempercepat pelaksanaannya. Kerjasama itu akan bermula dengan pelaksanaan Pusat Kanser Sarawak di Kota Semerahan. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak akan mengadakan satu mesyuarat bersama Kementerian Belia dan Sukan KBS pada 30 April ini bagi membincangkan persediaan Sukan Malaysia Sukma 2024. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata mesyuarat itu nanti akan dipengerusikan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Sebarang masalah serta peruntukan kewangan akan dibentang dan dibincangkan kedua-dua pihak pada mesyuarat itu kelak. Beliau berharap KBS dapat menyalurkan dana secukupnya bagi meringankan beban kewangan negeri. Datuk Seri Abdul Karim menyatakan demikian ketika ditemui pada Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri anjuran Primis Sarawak di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, beliau menasihati para atlet agar berhati-hati dalam membuat persiapan akhir menjelang tamasya sukan itu. Ia susulan salah seorang atlet lumba basikal Sarawak yang mengalami kecederaan semasa menjalani latihan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak komited dalam menguat kuasa undang-undang jalan raya khususnya pada setiap musim perayaan bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Dalam temu bual bersama Sarawak FM, Ketua Bahagian Penguatkuasa JPJ Sarawak, Sapiah Putit memberitahu Operasi Hari Raya atau OPS HRA 2024 kini sedang dilaksana sehingga 20 April ini bersempena perayaan Hari Raya Aidilfitri. OPS HRA 2024 tertumpu di 53 lokasi seluruh negeri melibatkan jalan persekutuan dan jalan negeri khususnya kawasan kerap berlaku kemalangan jalan raya. OPS HRA tahun ini juga akan memberi tumpuan terhadap kenderaan motosikal berikutan statistik kes kemalangan melibatkan motosikal lebih tinggi berbanding jenis kenderaan lain ketika musim perayaan. Menurut Puan Sapiah lagi, JPJ Sarawak juga sedang membuat pemantauan terhadap syarikat-syarikat pengangkutan bas dengan membuat pemeriksaan terhadap kenderaan bas serta dokumentasi pemandu bas.
Sebuah bot tunda dan sebuah tongkang ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak Rabu lepas selepas gagal mengemukakan sijil pendaftaran kapal dan tongkang yang sah. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksmana Pertama Maritim Kamal Arifin Jusoh memberitahu kapal tersebut ditahan ketika Maritim Malaysia sedang membuat rondaan Ops khas pagar laut di sekitar perairan Kuching. Kapal dan tongkang tersebut didapati dalam keadaan mencurigakan dan hasil pemeriksaan bot serta kapal itu dikendali 6 kru yang mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. 3 daripada mereka warga India, seorang rakyat tempatan, seorang warga Myanmar dan seorang lagi warga Indonesia berumur antara 22 hingga 59 tahun. Bot tunda pula didapati melakukan kesalahan operasi dengan membawa penumpang tanpa kebenaran pegawai pelabuhan. Kesemua kru, bot tunda dan tongkang kemudiannya ditunda ke JT Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin, Muara Tebas untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Ordinan Kapal Saudagar 1952-60. Setakat petang semalam, jurumudi feri yang hilang di Sungai Batang Lupa masih belum ditemukan. Mangsa Linjara 48 tahun dilaporkan hilang Isnin lepas ketika melakukan selaman untuk melepaskan tali yang tersangkut di bahagian kipas feri di Sungai Batang Lupa dekat Sebuyau. Kemas kini laporan Bomba Sarawak menyatakan operasi semalam melibatkan pencarian di permukaan sungai dalam radius 3 km kekuasaan pembinaan Jabatan Batang Lupar 1 dari lokasi jurumudi tersebut dilaporkan hilang. Operasi SAR disertai 5 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Seratok menggunakan sebuah bot penyelamat selain dibantu 13 anggota Polis Lingga dan Angkatan Pertahanan Awam Daerah Betong menggunakan 2 bot. Semasa kejadian, jurumudi tersebut bersama 3 lagi rakan kerjanya menyelam ke sungai untuk melepaskan tali yang tersangkut di bahagian kipas feri dengan keadaan air ketika itu sedang pasang dan arus deras. Jurumudi itu bagaimanapun tidak timbul selepas melakukan selaman. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua rakyat Malaysia di mana saja mereka berada. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua umat Muslim yang akan merayakan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh penduduk di Tebeduk, khasnya dan juga seluruh rakyat di Sarawak, amnya dan seluruh rakyat di Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.